Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anisya Dollars dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 11 Oktober 2020. Perkembangan COVID-19 di Sabah, sebanyak 277 kes baharu dikesan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 3,842. 3 kematian turut direkod menjadikan jumlah korban pandemik COVID-19 di Sabah kini 31 orang. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kes kematian di negeri ini membabitkan 2 lelaki dan seorang wanita, masing-masing 1 kes di Hospital Tawau, Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Semporna. Manakala 1 kluster baharu turut dikesan di negeri ini, iaitu kluster highway yang dikenal pasti di Kota Belud, menjadikan jumlah kluster aktif kini meningkat kepada 19. Kluster baharu itu mencatatkan 23 kes positif hasil saringan bergejala, kes ke 12,205 dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Turut mencatat pertambahan kes ialah kluster ramai-ramai dengan 18 kes, kluster Benteng LD 8, kluster Tanah Merah 3 dan kluster Laut 2. Seramai 113 kes positif pula dikesan dalam saringan kontak rapat dan 118 lagi dikesan semasa lain-lain saringan COVID-19. Sementara itu, infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah menunjukkan Semporna mencatat jumlah kes aktif tertinggi iaitu 692, diikuti Tawau 454, Kota Kinabalu 381, Sandakan 244, Tuaran 190, Lahad Datu 165, Kunak 136 dan Papar 107 kes, manakala lain-lain daerah mencatat di bawah 100 kes aktif. Sementara itu, seramai 198 kaki tangan Kementerian Kesihatan KKM di Sabah telah dijangkiti COVID-19. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata dalam bulan Oktober sahaja telah mencatat jumlah paling tinggi setakat ini iaitu 85 orang berbanding bulan September 66 orang. Bagi situasi di unit rawatan rapi ICU Hospital Queen Elizabeth HQE2, seorang jururawat dikesan positif COVID-19 setelah menjalani saringan bergejala pada 6 Oktober lepas. Justru saringan di tempat kerja telah dijalankan terhadap 92 petugas perubatan dan mendapati seorang lagi jururawat yang merupakan kontak rapat kepada kes indeks adalah positif COVID-19. Pada masa ini, 40 daripada 66 jururawat sedang dikuarantin di rumah. Jelas Tan Sri Dr. Nur Hisham, perkhidmatan di ICU HQE2 masih berjalan seperti biasa, namun terpaksa mengurangkan jumlah pesakit daripada 8 kepada 6 pesakit. Kesemua pesakit di dalam ICU telah disahkan bebas COVID-19. Jawatan Kuasa Bilik Gerakan Bencana Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya telah meluluskan 6,300 bakul bantuan makanan untuk diagihkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabah di kawasan Zon Merah. Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabah, Dayang Rugaya Awam Besar berkata, daripada jumlah itu, 1,000 bakul bantuan makanan telah diagihkan masing-masing di daerah Semporna dan Kunak, serta 1,500 bakul makanan lagi diagihkan di Lahad Datu. Manakala 1,500 bakul bantuan makanan akan diagihkan kepada penerima di daerah Sandakan, diikuti 1,000 bakul makanan diagihkan di daerah Tawau pada Isnin dan 300 bakul makanan lagi diagihkan ke daerah Kota Kinabalu pada Selasa. Agihan bakul bantuan makanan itu adalah bagi menyokong dan membantu agihan dan peruntukan yang diumumkan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dayang Rugaya menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu mengenai agihan bakul bantuan makanan yang dikendalikan jabatan itu di kawasan Zon Merah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sentiasa bersiap siaga melaksanakan tugas dalam usaha membantu Kementerian Kesihatan KKM melawan pandemik COVID-19. Ini termasuk bahagian operasi dan penyelamatan JBPM Sabah di 25 balai seluruh negeri dengan kekuatan 800 anggota juga bersedia menghadapi segala kemungkinan yang melanda negeri ini.
Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, pengarah JBPM Sabah Kamarul Zaman Malik Abdullah memberitahu sekiranya terdapat keperluan untuk anggotanya bertugas, pihaknya bersedia untuk membekukan cuti anggota terbabit. Mengenai program sanitasi premis dan bangunan yang giat dijalankan JBPM di seluruh negeri, beliau berkata program sanitasi tersebut akan diteruskan termasuk sanitasi awam yang dilaksanakan setiap hari berdasarkan permohonan daripada Pusat Gerakan Negeri atau Pusat Gerakan Daerah. Semalam pihaknya menerima 4 permohonan sanitasi melibatkan 1 permohonan untuk bangunan Dewan Undangan Negeri Sabah Kota Kinabalu yang akan dilaksanakan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu, sementara 3 lagi permohonan sanitasi melibatkan premis dan bangunan sekolah dilaksanakan BBP Lahadatu. Beliau juga meminta agar orang awam tidak berada di kawasan yang sedang dalam proses sanitasi. Sementara itu, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM turut melaksanakan penerbangan khas membawa peralatan perubatan dan pelindungan diri PPE serta sampel RT dengan menggunakan pesawat angkut TUDM jenis A400M dari nombor 22 Skuadron yang berpangkalan di Pangkalan Udara Subang. TUDM telah melaksanakan penerbangan ke Sabah dalam misi membawa bantuan barangan serta kelengkapan perubatan ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan lapangan terbang Tawau. Penerbangan ini merupakan kerjasama KKM dan ATM bagi menyalurkan bantuan serta barangan perubatan dalam misi mengekang penularan wabak COVID-19 di Sabah. Selaras dengan saranan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mencegah peningkatan penularan wabak COVID-19, rakyat memilih untuk bekerja dari rumah berbanding turun ke pejabat dan bersemuka dengan orang ramai maupun rakan sepejabat. Di Kota Kinabalu, saranan bekerja dari rumah disambut baik bagi mengurangkan risiko terdedah dan menyebarkan jangkitan COVID-19, terutama golongan yang mungkin dijangkiti tetapi tidak menunjukkan sebarang gejala. Pilihlah untuk bekerja di rumah kerana dengan cara ini bukan sahaja kita, keluarga kita, tetangga kita, malah juga rakan-rakan sekerja kita selamat dan dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Mereka tidak menafikan bahawa bekerja dari rumah lebih selesa ketika berdepan COVID-19, malah masa yang terluang boleh dimanfaatkan bersama keluarga dan hal-hal lain yang tertangguh sebelum ini. Oleh itu, saya sebagai tenaga pengajar atau pencara muzik mengambil inisiatif ini untuk bekerja ataupun mengajar muzik dalam talian kepada pelajar-pelajar saya. Ini lebih mengurangkan risiko daripada mereka dijangkiti dan lebih selamat bagi saya. Mereka berharap semua pihak bekerjasama mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa agar keadaan ekonomi dan amalan harian kembali pulih selepas rantaian COVID-19 berjaya diputuskan kelak. Pasar Sabah, satu inisiatif Persatuan Usahawan Digital IKS Tuaran dengan kerjasama syarikat Victech berjaya membantu usahawan tempatan Sabah memasarkan produk mereka. Pengerusi Persatuan Usahawan Digital IKS Daerah Tuaran Azli Oki berkata, usahawan Pasar Sabah mampu meraih pendapatan lebih RM2,000 sebulan. Menurut Azli, program Pasar Sabah mula digerakkan pada 1 Ogos 2020 melalui platform Shopee menggunakan nama akaun Shopee Pasar Sabah. Sehingga kini sebanyak 8 kursus telah disertai usahawan di seluruh Sabah, antaranya dari Sandakan, Pinampang, Kota Kinabalu dan Tuaran. Selain itu, kita juga memberi kursus online dan offline serta bimbingan dan tunjuk ajar kepada usahawan mengenai gambar produk, packaging, labeling dan logo untuk memastikan produk mereka boleh bersaing ataupun dipasarkan di e-commerce di seluruh Malaysia. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Tuaran. Seramai 80 usahawan telah bersama-sama dalam Pasar Sabah dan lebih 80 produk telah dipasarkan melalui platform Shopee. Program ini turut mendapat sokongan Jabatan Pembangunan dan Perindustrian Sabah. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sabah akan menutup operasi di semua pejabat JPN yang dikategorikan sebagai kawasan zon merah bermula esok sehingga ke 1 Tarik yang akan dimaklumkan kelak.
Penutupan tersebut melibatkan pejabat JPN Kota Kinabalu, JPN Sandakan, JPN Penampang, JPN Tuaran, JPN Papar dan JPN Cawangan Inanam, selain JPN Cawangan UTC Kota Kinabalu yang ditutup awal sebelum ini. Menurut kenyataan pengarah JPN Negeri Khairul Aminus Kamarudin, turut ditutup pejabat JPN Beluran dan JPN Kinabatangan, berikutan kawalan rentas daerah di kedua-dua daerah tersebut diperketatkan. Penutupan kesemua pejabat tersebut selaras arahan kerajaan dan sebagai langkah membendung penularan pandemik COVID-19. Bagi kawasan terlibat, Khairul berkata pihaknya akan mengendalikan kes-kes kecemasan yang benar-benar memerlukan sahaja seperti kehilangan kad pengenalan. Pelanggan boleh menghubungi pejabat perkhidmatan pelanggan JPN Sabah di talian tertera untuk membuat temu janji. JPN turut menasihatkan para pelanggan supaya menangguhkan urusan di JPN sekiranya tiada keperluan mendesak. Kementerian Belia dan Sukan KBS Negeri Sabah menangguhkan sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat negeri yang disambut semalam susulan peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Menterinya Datuk Elron Alfred Angin berkata selari keputusan Kerajaan Persekutuan, penangguhan sambutan berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelak risiko penyebaran virus berbahaya itu selain memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam sambutan berkenaan. Menurut Datuk Elron, KBS juga maklum Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB di beberapa daerah yang diletakkan dalam zon merah bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Mengambil kira tentang tentang penyebaran COVID-19 ini, kita bersetuju dengan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Negara, ya, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, yang telah menangguhkan majlis sambutan Hari Sukan Malaysia. Ketika dihubungi RTM di Keningau, Datuk Elron yang juga Wakil Rakyat SUK menasihatkan penduduk supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan agar bebas jangkitan virus ini. Sementara itu, atlet Muay Thai Sabah Arin Khan Shazam menyambut baik keputusan kerajaan menangguhkan semua aktiviti latihan dan pertandingan sukan. Kami juga sebagai atlet berasa sedih kerana penganjuran pertandingan pun juga dikurangkan disebabkan COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, kami juga sebagai atlet haruslah menjaga diri dan kekal sehat. Baik, sekian berita pagi Sabah budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Anissa Doles, salam sejahtera.